Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni untuk melakukan sesuatu, mereka takkan dapat melainkan diizinkan oleh Allah SWT. Begitulah seluruh manusia ni berkumpul untuk menghalang satu benda daripada berlaku. Yang Allah mahu dia berlaku, dia pasti berlaku. Tiada yang buat melainkan Allah. Kita hanya dapat buat dengan izin Allah. Kita tak boleh cakap kita boleh merancang. Yang selalu kita cakap lah. Hampir semua orang cakap. Saya ingat orang yang dikatakan orang agama pun cakap tu juga. Macam mana mereka cakap baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Sedangkan baik buruk dari Allah, bukan dari baik dari Allah. Baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Tapi itu sudah jadi perkara diterima sebagai benar dan tak ada siapa yang nak tegur. Sebab tak ada siapa yang tahu apa yang benar. Sehinggalah saya bagi tahu. Hampir banyak kali saya bagi tahu ni, bahawa jangan cakap baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Cakaplah yang benar, baik dan buruk dari Allah. Kerana tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi baik melainkan Allah, tiada yang bagi buruk melainkan Allah. Adalah sangat-sangat menyalahi akidah sunnah wal jamaah. Bukan sunnah wal jamaah je, menyalahi akidah bahawa mengatakan ada dua Tuhan. Satu Tuhan bagi baik, iaitu Allah. Yang buruk ustaz tu. Ustaz kata buruk dari kelemahan saya. Tak ada. Perkataan tu perkataan mempersekutukan Allah dan dosa besar. Ustaz tu lah yang pula cakap pula orang jemaah tabligh ni tak ada ilmu. Yang dia pun tak ada ilmu juga. Bukan orang jemaah tabligh yang tak ada ilmu, semua orang hari ni kalau tak jadi orang yang beriman tahap tinggi, beriman beramal soleh tahap tinggi, Allah tak kurniakan dia ilmu, iaitu tahu apa Allah mahu. Tahu dari kitab ni, itu bukan ilmu yang dari Allah, dari kitab. Ilmu dari guru, itu bukan ilmu dari Allah juga, ilmu dari makhluk. Kitab dan tuan guru ni semua ilmu dari makhluk. Dia tak boleh bagi ilmu. Dia boleh bagi apa yang dia baca kat kitab lah. Jadi ilmu dari Allah ni, ilmu yang Allah bagi pada kekasih-kekasih dia. Orang yang Allah bagi tahu, iaitu orang yang berilmu. Allah bagi tahu dia. Orang yang berilmu, orang yang dikatakan orang yang faham, orang yang diberi kefahaman. Itu orang yang diberi kefahaman oleh Allah.
yang dalam Quran diberi orang bijaksana, ulul albab. Jadi untuk jadi ulul albab, orang yang diberi kefahaman agama, dia kena jadi dekat-dekat dengan kekasih Allah, beriman, beramal saleh tahap tinggi, orang takwa. Dan Allah bagi banyak pada orang takwa ni. Bukan saja faham agama, bagi khusyuk dalam sembahyang, dapat berlaku sabar, macam-macam. Jadi orang kata kami boleh merancang. Ini pun perkataan syirik juga. Sama macam tadi, baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Itu pun perkataan syirik. Dan juga kita boleh merancang, Allah menentukan. Itu juga perkataan mempersekutukan Allah. Azri, you don't understand? Understand or not? You don't? Tak faham? Nampak muka macam muka tak faham. Sebab tak ada siapa boleh merancang. Yang boleh merancang Allah. Allah izin kita merancang. Itu boleh cakap macam tu lah. Bila Allah izin, kita boleh merancang. Kalau Allah tak izin, kita tak boleh merancang. Cakap kita boleh merancang, mana kita Tuhan lah. Boleh. Tiada yang boleh melainkan Allah. Itu yang betul. Kalau Allah izin kita merancang, baru boleh. Ini faham? Tadi dia tak faham sebab perkataan syirik. Dan dia pun dia pun syirik juga. Orang syirik dia tak faham tu kalau saya tak jelaskan. Kita boleh merancang. Saya didengar banyak juga orang bukan saja ustaz-ustaz biasa ni, orang jemaah tabligh pun ada cakap macam tu juga. Saya diam. Kita boleh merancang. Kita sebenarnya tak boleh merancang, tak boleh buat apa sebenarnya. Kau tahu tak? Kita tak boleh buat apa. Tapi kita tak percaya kita tak boleh buat apa. Mana boleh? Boleh ni, boleh tu. Macam Rasidi ni, banyak dia percaya dia boleh buat. Walaupun dia tak boleh buat apa, tapi dia percaya dia boleh buat. Sampaikan dia boleh cakap kat orang, hang tahu apa? Dulu dia selalu cakap apa. Sekarang pun nak cakap je, tapi tak depan saya lah mungkin. Hang tahu apa? Dia belajar dekat bapak dia, datuk dia, bapak dia, belajar dia, datuk dia. Hang tahu apa? Sebab itu orang Kedah ni, orang sebelah utara ni, banyak orang riak-riak, kibir. Cakap dia tu, cakap orang kibir. Hang tahu apa? Kan? Dia tak tahu apa. Dia makhluk yang tahu hanya Allah. Dia boleh cakap pula, hang tahu apa? Maknanya aku tahu, hang tahu apa? Macam tu lah. Dia dah jadi Tuhan dah. Orang cakap hang tahu apa, aku tahu, itu dia mengaku Tuhan lah. Sama juga dengan kita boleh merancang. Itu bukan orang utara je, siapa pun aku tengok. Allah kalau izin baru boleh merancang. Kita cakap macam tu, tapi tak cakap macam tu. Azri tak cakap macam tu. Kalau dia cakap saya boleh merancang, kita boleh merancang. Sebab itu dia tak faham bila saya tanya tadi. Bila Allah izin kita boleh merancang, ya, boleh. Sebab saya cakap yang betul. Saya cakap kita boleh merancang, dia confused. Macam mana pula kita tak boleh cakap kita boleh merancang? Kita tak boleh merancang kalau Allah tak izin. Kita boleh merancang bila Allah izin. Betul atau tidak? Kalau cakap kita boleh merancang, tadi sebelum tu kau faham tak dia salah? Sebelum tu kau faham tak dia salah? Tak, sebab memang kau selama ni buat salah. Tak menganggap itu itu tak betul. Kita boleh merancang tu. Kita kena cakap dengan izin Allah kita boleh merancang. Ada orang cakap macam tu? Ada orang cakap dengan izin Allah saya tahu. Hang tahu apa?
Kalau Allah tak izin hang tahu, macam tu betul. Tapi orang utara tak, hang tahu apa? Rashidi. Jadi akibat dari berulang-ulang cakap yang salah, manusia ni dah percaya dia juga Tuhan. Orang yang cakap aku tahu, hang tahu apa, macam Rashidi ni dan orang utara, mengaku Tuhan lah. Dan yang cakap kita boleh merancang, Allah menentukan, itu juga Tuhan. Mana kita Tuhan merancang dan Allah juga merancang, tapi menentukan Allah saja. Dia ingat betul cakap tu, cakap tu salah. Jadi banyak perkataan salah. Yang itu yang didengar dengan secara terus terang lah. Tapi banyak orang tak tahu itu salah. Yang tahu itu salah dengan izin Allah, saya seorang je di dunia ni. Ada pernah kau kata itu? Ada pernah tak kau dengar orang kata yang cakap kita merancang, Allah menentukan, itu perkataan salah? Ada tak? Tak ada. Kenapa dia orang tak kata itu salah? Sebab dia orang kata itu betul. Hang tahu apa? Itu ada orang cakap perkataan itu salah? Tak ada. Siapa cakap tu perkataan salah? Dengan izin Allah, saya saja. Sebab itu percakapan mempersekutukan Allah. Ada ya, Pak Rashidi faham itu perkataan mempersekutukan Allah sebelum ni. Ada faham tak Rashidi itu dosa besar? Bila dia cakap tu, iman hilang kan? Cakap saya Tuhan, Allah Tuhan juga, mana boleh? Orang yang cakap kita merancang, Allah menentukan, dia kata Allah, kita Tuhan, Allah Tuhan juga tu. Baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya itu, Allah Tuhan saya Tuhan, itu semua iman hilang punya. Cakap tu iman hilang. Rashidi, apa dosa kau Rashidi? Saya bilang, iman kau dah tak ada. Kau dah tak orang Islam dah. Kalimah pun tak diterima. Rashidi kata, tak ada, saya semayang, saya tak ada. Saya tak ada. Betul tak? Iman kau dah tak ada kan? Masa saya cakap, ataupun dah kafir. Saya cakap kau dah kafir Rashidi heran. Jadi cakap macam tu bukan saja iman hilang, Allah Tuhan, saya Tuhan juga, ini jadi kafir lah. Tapi ada orang perasan dia jadi kafir. Macam saya boleh tanya Allah kan, Rashidi punya iman, sekarang dia baru masuk Islam balik. 2-3 hari lepas dia dah jadi kafir. Sufyan pun dah jadi kafir. Saya tanya Allah, betul tak? Dia apa dosa? Tak tahu. Saya semayang, saya baca Quran. Saya cakap kat dia, mungkin perkataan kamu tak? Jadi perkataan ni sangat-sangat bahaya tuan, dengan izin Allah. Kalau saya cakap perkataan ni bahaya, sampai saya terus cakap dengan izin Allah, itu jangan perkataan syirik. Sebab tak ada yang bagi bahaya melainkan Allah. Perkataan pun tak boleh bagi bahaya. Jadi bercakap ni kena betul tau. Bagi ceramah agama kena betul. Dia cakap jadi Nabi SAW bersabda, cakap yang baik. Maksud apa cakap yang baik? Cakap yang benar. Apa dia cakap apa yang benar? Bercakap tentang kalimah lah. Tentang la ilaha illallah, itu je benar. Atau diam. Bercakap yang benar kata Nabi, atau diam. Benar tu apa? Yang baik atau diam. Benar tu bercakap tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah, bahaya, manfaat, mudarat melainkan Allah. Cakap baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya, itu bukan cakap baik, cakap buruk.
kita boleh merancang, Allah menentukan. Itu cakap buruk. Saya tahu, hang tahu apa, itu cakap buruk. Semua tu perkataan menghilangkan kalimah pun hilang. Kalimah. Sebab itu kita selalu disuruh banyakkanlah sebut kalimah, kata Nabi. Banyakkanlah ucap kalimah sehingga hari kamu dah tak boleh ucap lagi. Tapi tak faham kan? Macam satu orang cakap, kamu pergilah keluar jalan Allah 4 bulan, kamu cakap, siapa nak beri makan anak saya? Itu semua hilang, jadi kafir tu. Siapa nak jaga makan anak bini saya? Itu percakapan kafir. Saat itu iman Islam tak ada. Masa tu Islam tak ada. Kalau dia mengucap balik, masuk Islam balik. Hilang Islam balik. Islam hilang, bukan hilang, tak jadi Islam balik. Masuk Islam balik. Sebab itulah kata Nabi, ada waktu orang di pagi masuk Islam, petang keluar dari Islam, malam masuk Islam lagi. Kerana percakapan yang mempersekutukan Allah lah. Tapi orang tak ada nak faham bahawa pelajaran pertama sebenarnya ialah belajar bercakap yang betul. Sebelum kita nak belajar iman pun. Tapi takkan siapa boleh mengajar kita percakapan yang betul melainkan Allah. Macam Hanzalah, dia tak boleh tahu cakap yang betul. Sampai hari ini tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Allah tak ajar dia lah. Kenapa Allah tak ajar dia? Kenapa Hanzalah? Kenapa, tanya lagi soalan, kenapa Allah tak sayang kamu? Cinta dunia. Lagi, sebab apa? Dan bila kamu cinta dunia, Allah tak sayang kamu, sebab kamu langgar perintah Allah lah kan. Kamu tak cinta Allah, cinta dunia. Yang kamu buat, yang boleh dapat kamu dunia lah. Bila kamu buat apa yang boleh kamu dapat dunia, mesti langgar perintah Allah kan. Banyak kan perintah Allah tu tak ada suruh kamu nak dapat dunia. Bagi masa untuk ajak orang kepada Allah, bagi masa untuk solat. Lepas tu duit yang kamu ada bagi keluar di jalan Allah, belanja pak mana kamu nak buat tu kalau kamu cinta dunia? Boleh? Susah lah, hampir tak boleh lah. Dan kalau buat pun untuk dilihat orang, untuk dipuji. Baik Hanzalah tu, so keluarlah duit Hanzalah 200 keluar bayar sewa. Baik Hanzalah tu, dia ketawa Hanzalah. Baik Hanzalah tu. Jadi kalau orang cinta dunia ni nak bagi duit dia keluar, puji dia. Namanya ni orang yang suka puji keliling kan. Orang kaya-kaya kan, jangan selalu dekat-dekat orang kaya. Kerja dia tak ada lain, angkat orang kaya tu. Lepas tu keluarlah daripada poket orang kaya tu duit. Itulah untung dia. Dia pun nak dunia juga. Orang kaya yang tak ada iman ni, dia tak ada nak bagi-bagi duit ni, melainkan dapat pujian. So mereka yang ulat bulu sama ikut orang kaya. Dan dia pun dapat macam-macam. Sebab dia pandai buat orang kaya tu keluarkan duit dia. Dia kedekut orang kaya yang tak ada iman ni. Tapi bila puji dia, hilang. Datuk, Datin, baik. Tak ada tegur-tegur, tak ada. Ajak dia buat kerja adab yang pada Allah, tak ada. Senyap. Yang ada, angkat dia.
jadi Tuhan. Mulalah si kaya tu mau lagi. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi ni mereka kedekut, sangat kedekut. Tapi mereka akan bagi duit bila mereka dapat pujian. Mereka Bill Gates tu kan, Yahudi kan, banyak dia bagi duit. Bukan dia nak sukakan Allah. Mana boleh dia nak sukakan Allah? Boleh Bill Gates tu buat untuk sukakan Allah? Agak-agak dah tu dia banyak bagi-bagi tu untuk apa? Untuk dipuji. Jadi kita orang Islam, kata Allah, kalau kamu bagi sedekah, bagi kat orang, dan kamu bagi tu diikuti dengan kata-kata kesat sehingga menyinggung perasaan orang yang kamu bagi tu, kamu punya bagi tu sama macam orang kafir bagi, untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Macam tu. Jadi Allah bagi tahu pada orang beriman supaya jangan kamu bagi dan ikuti pembagian yang apa yang kamu bagi tu dengan kata-kata kesat yang menyinggung orang yang kamu bagi ataupun menghina orang yang kamu bagi. Itu apabila kamu buat tu, kamu samalah macam orang kafir yang bagi untuk dipuji, untuk dilihat orang. Sebab itu fawailul lil musallin, celakalah orang yang semayang, yang tak guna dia punya semayang. Bila dia bagi apa-apa untuk dilihat orang, dia semayang pun untuk dilihat orang. Bukan semayang tu celaka, celaka orang yang semayang, yang semayang untuk dipuji, dilihat orang. Ini semayang orang yang tak beriman, bukan orang bukan Islam ni, iaitu kaum munafikin. Kaum munafikin atau hypocrites. Bila-bila masa, bukan zaman Nabi je, bila dia semayang ialah untuk dilihat orang, yang dia juga semayang. Kau faham tak ini? Jadi kaum munafikin atau hypocrite ni dianggap oleh orang Islam di zaman Nabi dulu sebagai orang Islam je, sebab dia ucap kalimah. Yang kedua, dia orang semayang. Semayang dia orang pun ada ingat Allah juga. Allah kata mereka sangat sedikit mengingati Allah. Mereka tak mengingati Allah melainkan sedikit. Didapati sekarang ni yang bukan yang hypocrite, yang buat kerja dakwah ni, yang depan saya ni, saya tanya, semua tak ingat Allah walaupun sedikit. Ada apa sebab dia? Sebab sekarang ini orang terlalu banyak sangat dunia nak ingat daripada zaman Nabi tu. Zaman Nabi dulu, hypocrite ni pun tak banyak kerja dunia. Apa banyak kerjanya? Kereta tak ada, motor tak ada, dia rumah biasa je kan. Lepas tu tak ada banyak lah, transaction tak banyak. Tapi sekarang ni transaction dunia ni terlalu banyak. Tak boleh tak ingat dalam semayang. Bila semayang aja semua ingat. Siapa yang dengan izin Allah buat kamu ingat semua tu? Syaitan. Tahu kamu kan kenapa syaitan berkuasa atas kamu? Sebab kamu mempersekutukan Allah. Hilangkan syirik tu. Hilangkan syirik tu, Allah akan tarik syaitan tu dari kawan tu. Kamu syirik macam Rasyidi, Allah hantar syaitan jadi teman dia. Bukan pada Rasyidi, pada semua orang. Dan syaitan ni kacau kamu dalam semayang, termasuk Samad. Yang jadi orang beriman beramal saleh tahap rendah, belum tahap tinggi ni. Saya tanya Samad, kau khusyuk tak? Tak. Hanzalah khusyuk tak? Tak. Saya tanya Bendi, kau khusyuk tak? Tak tahu, mungkin 1% kot. Saya tanya Allah, kosong.
Jadi tuan-tuan yang mulia, sekarang ni hampir tak ada orang kat dunia ni yang khusyuk semayang melainkan saya. Saya seorang saya cakap ni sebab saya cakap yang benar, saya tak cakap tipu tu. Saya punya khusyuk semayang bukan 100%, 2000%, 300, 3000%, tak tahu, tak ada limit. Dan semayang saya bukan saja khusyuk, tawaduk lagi, atas pada khusyuk lagi. Jadi maknanya usaha yang saya buat ni adalah benar. Dulu saya buat usaha tabligh, saya tak ada khusyuk semayang. Saya cakap betul. Kerana saya tak buat khusyuk je lah, berpuluh tahun dah buat tabligh, saya naik heran sama ada tabligh ni kerja betul ke tidak. Tentu tak betul. Nabi takkan lama sangat nak dapat khusyuk ni. 10 tahun ni buat usaha. Saya lama buat. Jadi saya memang, tapi saya tak tahu pula apa yang betul. Jadi saya minta Allah ke Allah. Tak ada tempat lain saya nak minta. Saya kata saya nak tanya orang tua-tua kat Nizamuddin, dia pun tak tahu. Dia kata yang betul ini lah tabligh lah. Keluar 4 bulan, 40 hari, dah. Jangan tidur masa taklim. Dengar. Tak habis-habis tu je, tiap-tiap kali saya khidmat sana. Ada satu ketika sampai 6 bulan. Saya dah jadi orang Nizamuddin lah. Ada elders suruh saya duduk kat India, jadi elders. Dekat Nizamuddin tu, wakil Melayu lah. Saya senyum. Tak mungkin lah saya ada anak isi kat sini. Saya senyum macam mana lat. Betul dia cakap kat saya, Naswar duduk sini, dia kata. Sewa rumah-rumah kat sini. Nak dia bagi offer tu kalau dia tak minat dengan saya nak duduk kat Nizamuddin. Nak ke? Tak ada. Seluruh orang Nizamuddin tu yang dia orang kenal sangat-sangat, hampir semua orang kenal saya. Orang lain ada juga orang tak kenal. Macam Khalid Mustafa, dia orang Urdu, tapi tak semua orang kenal dia. Disebut Malaysia, Naswar. Mana kamu? Malaysia. Naswar, Dr. Naswar. Mana kamu? Malaysia. Dr. Naswar. Sampaikan arwah Ustaz Raub sangat hairan tengok. Dia duduk kat Nizamuddin tu, tak habis-habis dengar nama saya. Dia cakap kat saya. Bukan saya main-main, bukan Ustaz Raub je, siapa saja. Hampir dikenali. Tapi saya tak tahu itu kerja tu tak betul, saya bilang. Saya disayangi, dimuliakan, disanjung, sebut. Namun saya bukan itu yang saya mahu. Saya bukan mahu nama buat tabligh ni. Saya mahu kebenaran. Saya jadi orang benar. Orang benar ni tak boleh kalau tak ada khusyuk semayang. Tak boleh. Allah bagi tahu dalam Quran, sesungguhnya berjayalah orang yang khusyuk dalam semayangnya. Surah apa tu? Mukmin. Berjayalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Ada kamu baca tu? Kan selalu baca ayat tu. Apa nak? Qad abrahamal mu'minun allazi tu ayat tu selalu ustaz baca dari dulu lagi. Berjayalah orang mukmin yang khusyuk dalam sembahyangnya. Tak dapat. Macam mana? Saya kira daripada tahun 76 saya keluar 3 hari. Tahun 1996, tahun 76 ke 96, dah 20 tahun saya ikut tabligh. Saya tak dapat khusyuk sembahyang. Saya bukan main-main tabligh tau. Betul-betul. Sungguh-sungguh. Surah pula lagi Malaysia, surah Kuala Lumpur pula. Bagi bayan hampir selama tu bayan aja saya, bukannya tak bayan. Mesyuarat hari-hari bayan.
Ada je kat Masjid India, dekat Kampung Said Muhammad, dekat Seri Petaling. Tabligh dengan saya tu sinonim nama dia di seluruh dunia. Sinonim maknanya apa? Namun saya tak ada khusyuk sembahyang. Saya malu pada Tuhan. Kalau saya tak ada, semua orang tak ada, saya bilang. Sebab saya yang mengajar. Mana boleh dia boleh dapat khusyuk, saya tak boleh. Dia boleh dapat khusyuk, saya tak dapat. Tak boleh. Mesti semua orang tak boleh dapat. Kerana itu seluruh dunia tetap gembira dengan tabligh. Masya Allah, dapat buat usaha tablighnya, tak mau keluarnya. Melekat. Apa pun sedia buat. Tinggal bini boleh, 4 bulan boleh, apa pun boleh, jalan kaki boleh, kahwin 2 boleh. Tapi tabligh tak boleh tinggal. Setengah lah, bukan semua. Kerana begitu percayanya tabligh ni betul. Tak ada yang betul melainkan betul. Tapi saya tak. Sebab saya berpandukan Quran. Allah bagi kita dalam Quran, berjayalah orang beriman, orang yang khusyuk dalam semayangnya. Saya tak ada. Saya tahulah saya tak khusyuk masa tu, berbanding dengan sekarang ni. Jadi sebab itulah antara lain saya tak puas dengan kerja yang ada dalam jemaah tabligh 2 gas. Walaupun saya hari-hari kat masjid, mesyuarat, markas. Hari gas pertama saya balik. Hari gas kedua tak. 3 hari keluar daripada mahalah. Semua ikut apa yang Hadraji suruh. Sebab saya orang markas, saya tak payah duduk kat mahalah. Gas di mahalah lah. Saya di markas Bayan, pergi attend sana, jur sana, sini suruh Kuala Lumpur. Berat kerja tu, banyak duit habis. Anak pun tak jumpa, bini pun tak jumpa, melainkan malam. Macam itu punya dedication, khusyuk tak dapat juga. Takkanlah saya nak masuk neraka, saya bilang. Setelah saya buat begini punya usaha, neraka pula. Oh, tak boleh. Tapi apa yang betul ni? Perjalanan saya tu jauh dan lama. Namun Allah tidak mempersia-siakan usaha saya. Sehinggalah saya mula buat ziarah. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari di mahalah saya. Pagi, petang saya akan pergi markas. Setiap rumah-rumah orang Islam di kampung Cangkat tu, semua orang Islam sana, tak ada orang bukan Islam. Dan cakap kalimah. Sehinggalah saya diberi taufik oleh Allah cakap kalimah pada orang Islam dan bukan Islam. Bukan Islam, saya mau ajak mereka ucap kalimah. Bila saya mula buat usaha yang betul, saya pun ditolak oleh jemaah tabligh. Bila saya ditolak oleh jemaah tabligh, saya dah tak dijadikan lagi syura yang mempunyai faislah. Maknanya saya syura juga, dia tak berani nak tarik. Tapi saya tak boleh buat keputusan dan tak boleh bagi bayan. Siapa amir mesyuarat tu? Manasat. Manasat telah buat dosa, mengeluarkan saya kerana buat kerja yang benar. Tapi saya dalam hati saya, betul lah kerja yang saya buat ni benar. Sebab itulah saya dikeluarkan dari jemaah tabligh, usaha yang salah. So saya reda, saya tak ada apa. Ramai yang tinggalkan saya. Oh, dah tak betul lah dia. Ini sesat. Saya pula diberi oleh Allah alat untuk tanya apa Allah mahu. Tanya iman dan sebagainya. Kalau lagi dia orang cabut, dia orang kata ini syirik, ini kerja syaitan. Cabut lari. Semua tinggalkan saya. Tak apa, saya bilang. Ini semua dugaan Allah pada orang yang buat kerja betul. Lagi saya percaya usaha yang saya buat ni usaha Nabi. Sebab itu kamu tengok saya cool aja. Kan tak? Cool tak? Ataupun resah? Saya cool aja. Kalau orang lain yang tak betul, hilang semua orang ikut dia, yang puja dia, mesti frust, kecewa, tak boleh kerja. Zahari masa tu masih dengan kita, dia tak boleh kerja. Dia pun tak boleh kerja. Frust. Saya tak ada, saya kerja biasa. Sebab saya lebih percaya, lagi percaya, yang sekarang ni baru saya buat usaha betul.
Jadi usaha betul ni ialah mengajak orang bukan Islam ucap kalimah. Inilah namanya jalan Nabi. Yang sebelum ni saya tak dapat. Walaupun saya mengingatkan orang Islam tentang kalimah, tapi saya belum berada di jalan Nabi. Kalau saya tak berada di jalan Nabi, maknanya saya bukan ikut Nabi. Selama yang saya buat ikut tabligh ni, saya belum ikut Nabi. Sebab ikut Nabi ni ialah ikut jalan Nabi. Jalan Nabi itu mengajak manusia kepada Allah. Maksud mengajak manusia kepada Allah ni, kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah. Maknanya mengajak orang belum Islam mengucap kalimah. Jadi sesiapa di dunia ni orang Islam yang tak mengajak manusia, yang belum mengucap kalimah kepada mengucap kalimah dengan cara Muhammad SAW, dia pergi jumpa dia dari rumah ke rumah, dengan korban harta diri, dengan niat nak suka ke Allah, dia tidak ikut Nabi. Bila tidak ikut Nabi, maka orang yang tak buat dakwah bukan Islam cara Nabi ni, dengan korban harta ini, adalah orang yang dinamakan orang yang sesat. Termasuklah semua yang dalam jemaah tabligh, orang Islam seluruhnya. Mana ada orang buat dakwah ajak orang bukan Islam ucap kalimah macam saya tunjuk ni, macam cara Nabi ni, melainkan yang ikut saya. Jadi sebenarnya di dunia ni hari ni yang jalan orang yang ikut Nabi ialah saya lah, dan yang cuba ikut saya ni sikit ya. Yang tak ikut saya ni, dia tak ikut Nabi. Kan jawab tu, katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Maknanya dia mengajak bukan main macam Hanzalah, betul-betul dengan basirah, dengan penuh kepercayaan dan keyakinan tentang apa yang diajak itu benar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Itu kan. Jadi kalau kita tak buat kerja ni macam apa Pendi Sablum ni, dia sesat. Dia hanya berada di jalan lurus ikut Nabi. Bila dia buat kerja ni, itu pun dia tak nak buat betul-betul. Saya suruh dia pindah sini, dia tak nak. Dia kata saya tak nak banyak-banyak sangat jadi baik. Saya lebih suka dan cinta pada bini dan anak saya, dan rela mati dalam keadaan mencintai dia, bukan mencintai Allah. Dia pendek. Betul tak? Kau rela mati dalam keadaan mencintai dia, walaupun kau tak mencintai Allah. Kau sedia mati. Sebenarnya kita tak sepatutnya sedia mati dalam keadaan mencintai anak dan bini. Kita kena mati hanya dengan keadaan mencintai Allah melebihi segalanya. Kalau boleh langsung tak ada cinta lain daripada Allah. Macam tu. Tapi Pendi tak. Untuk dia hilang cinta bini, dia pindah sini. Cinta anak hilang, pindah sini. Dia sana. Supian tak nak tinggalkan 4 bulan. Kenapa? Rela mati. Supian mencintai anak, bini, kerja, dunia, tapi tak mencintai Allah. Kalau kamu mau mati mencintai Allah, kamu kena berkorban untuk kerja mengajak manusia kepada Allah. Bukan tak mau. Korban harta, diri, nyawa, segalanya. Jadi jalan yang lurus inilah saya ikut. Dari tahun 2007 saya mula buat doa. 2008 saya mula buat dakwah orang bukan Islam. Sampailah ke hari ini. Baru saya dapat khusyuk sembahyang. Berapa tahun dulu saya dapat khusyuk salat? Mungkin 5, 6, 7, 8 tahun dulu. Atau 5, 6. Tapi tak khusyuk macam sekarang. Jadi kalau kamu tak dapat khusyuk sembahyang, percayalah kamu belum lagi dikurniakan benda yang Allah bagi tahu. Sesungguhnya berjayalah orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Okey.